Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua pada anak-anak murid yang disayangi sekalian. Marilah hari ini kita sambung pada PDPR kita yang seterusnya. Okay, boleh buka buku teks halaman 119. Okay. Masih lagi dalam tema yang sama, pelancongan. Tajuknya hari ini ialah bercuti ke Pantai Timur. Okay, bercuti ke Pantai Timur. Tajuk ini dia menekankan dari segi aspek tata bahasa iaitu kata adjektif. Baik. Kalau buka muka surat 119 tu, 119. Okay, ini adalah halaman kepada buku teks tersebut. Okay, tajuknya bercuti ke Pantai Timur. Okay, kita sama-sama baca petikan yang telah disediakan. Hanis serta keluarganya telah bercuti di Pantai Timur, Malaysia pada cuti persekolahan hujung tahun. Mereka bercuti sambil menyambut Hari Keluarga. Hanis merakamkan pengalamannya di dalam sebuah buku catatan. Jadi Hanis ni ialah seorang murid, seorang boleh kata wanita, jadi kata wanita perempuan, dan keluarga dia telah bercuti ke Pantai Timur Malaysia pada cuti persekolahan hujung tahun. Okay, pada hujung tahun, cuti sekolah hujung tahun, dia pergi ke Pantai Timur untuk bercuti bersama-sama keluarga dia untuk menyambut Hari Keluarga. Jadi Hari Keluarga tau. Keluarga ni dia macam sambutan pertemuan, perjumpaan bersama-sama dengan keluarga yang besar lah. Ada mak saudara, ada pak saudara, ada atuk nenek dan juga kerabat-kerabat keluarga yang lain lah. Jadi di Pantai Timur, sebelum tu kita tengok negeri Pantai Timur. Okay, Pantai Timur ni kita merujuk kepada tiga buah negeri yang berada di sekitar arah timur semenanjung Malaysia tau. Okay, jadi kalau kita lihat merujuk pada peta semenanjung Malaysia ni, okay, jadi tiga negeri tau. Okay, yang pertama Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Okay, sebab dia berada di sekitar bahagian timur semenanjung Malaysia lah. Okay, sebenarnya di Johor ni pun boleh dikata timur juga, tapi lebih kepada daerah Mersing. Okay, sini di bawah ni Mersing, Johor. Okay, jadi dia pergi ke negeri Pantai Timur, kawasan Pantai Timur itu sama ada Pahang, Terengganu atau Kelantan ni lah. Jadi kita tengok petikan dia, cuti persekolahan hujung tahun sudah tiba. Okay, dia tulis dalam buku catatan dia. Saya berasa begitu teruja dan tidak sabar menunggu tibanya waktu untuk pergi bercuti. Okay, dia excited, okay, tak sabar. Keluarga saya telah merancang untuk bercuti ke Pantai Timur sambil mengadakan sambutan Hari Keluarga yang kami adakan saban tahun. Okay, saban tahun ni maksudnya setiap tahun lah. Okay, dia setiap tahun dia akan adakan satu sambutan Hari Keluarga. Tak kisah di mana-mana. Jadi tahun ni dia buat di Pantai Timur. Pada tahun ini, Mak Ngah, mak saudara dia, Mak Ngah telah memilih Pantai Timur sebagai destinasi kami. Jadi Mak Ngah ni dia plan. Okay, dia plan nak buat Hari Keluarga ni di Pantai Timur. Kami bertolak pada awal pagi. Okay, dia tolak pagi lah. Van yang dipandu oleh ayah meluncur laju menuju ke destinasi. Okay, jadi dia naik van. Kalau naik kereta kancil tak boleh sebab tak muat kan. Hari Keluarga mestilah ramai. Mesti kena naik kenderaan yang lebih besar. Jadi dia naik van. Meluncur laju. Maksud meluncur ni bukannya meluncur meluncur atas ombak tu. Dia meluncur ni memandu laju menuju ke destinasi. Setiap orang, tidak kira besar ataupun kecil, tua ataupun muda, dibekalkan dengan 2 helai kemeja T berwarna jingga dan ungu. Okay, jadi keluarga mereka ni dia buatlah baju t-shirt, okay, kemeja T kan, kemeja dua helai dia buat warna jingga dan ungu. Biasanya kalau Hari Keluarga ni yang besar-besaran, dia tempahlah baju yang ada ada logo ke tak ada logo ke, jadi untuk buatkan keseragaman tu lah. Sepanjang perjalanan dari Lebuh Raya Karak hingga Gambang, Mak Ngah tidak putus-putus memuji keindahan pemandangan dan kehijauan lanskap alam semula jadi.
Jadi dia kata dia dari lebuh raya Karak, okey, daripada Karak, maksudnya dia daripada Selangor lah. Okay, dia menggunakan lebuh raya Pantai Timur. Okey, lebuh raya Pantai Timur daripada Selangor ni, Karak. Alhamdulillah. Daripada Karak dia pergi ke Gambang. Gambang ni daerah di Pahang, okey, daerah di Pahang. Maksudnya dia menggunakan lebuh raya Pantai Timur lah. Jadi dia melihat keindahan pemandangan kehijauan lanskap alam semua jadi. Kalau lalu kawasan ni, memang awak panggil apa tu? Lebuh raya Pantai Timur tu, dia kiri dan kanan lebuh raya Pantai Timur tu adalah hutan simpan di negeri Pahang lah. Jadi dia memang ada hutan je, okay, kehijauan. Perjalanan kami mengambil masa yang lama, okay. Begitu lambat rasanya untuk sampai ke destinasi kami. Jadi lamalah perjalanan yang dia pergi tu. Kami terasa penat dan lenguh apabila duduk lama di dalam kereta. Jadi dia ni rasa penat. Lenguh ni samalah penat lah. Penat dan lenguh. Hotel tempat kami menginap sangat cantik kerana terletak di persisiran pantai. Okay. Jadi dia menginap di sebuah hotel, tapi dia tak cerita hotel apa yang dia duduk, di negeri mana yang dia duduk, dia cuma cakap di persisiran pantai. Okay, sama ada di kawasan Pahang ni ataupun Terengganu lah. Okay, sebab dia tak cakap banyak kan kat situ, dia cuma cakap terus tiba di hotel. Pasir pantai di situ berwarna keemasan, bersih dan halus. Okey, ni keemasan ni warna bukan emas yang mahal tu, yang 999 916 tu, bukan emas yang tu, dia warna keemasan. Okey, pasir pantai tu dia seakan-akan warna keemasan. Okey, warna dia. Saya berasa segar menghirup udara pagi yang sungguh nyaman. Okay, dia di pantai kan ada ombak, ada udara, ada udara pula, ada tiupan angin yang kuat. Jadi dia rasa udara di situ sungguh aman lah, nyaman. Di hotel tersebut terdapat banyak kolam mandi yang pelbagai bentuk. Okay, di hotel yang dia duduk tu ada banyak kolam mandi yang ada macam-macam bentuk. Ada kolam berbentuk segi empat, bulat dan bujur. Okay, ada banyak kolam. Saya berasa sungguh gembira kerana dapat bercuti bersama-sama keluarga dalam percutian yang amat menyeronokkan pada kali ini. Okay, dia gembira lah, tapi dia tak cerita secara lengkap, secara detail apa aktiviti yang dia buat. Dia cuma cakap di situ, dia berasa sungguh gembira. Percutian kali ini merupakan percutian yang paling hebat dan menjadi kenangan yang terindah buat saya dan keluarga. Jadi dia sungguh gembira. Okay, dia sebuah kenangan yang terindah. Okay, habis. Itu adalah catatan yang telah ditulis oleh Hanis. Bagi dia buat satu kenangan lah dalam bentuk catatan ni dalam buku dia. Okay, itu adalah secara ringkas berkenaan bercuti kepada timur. Jadi nama pun dah Pantai Timur. Di kawasan negeri Pantai Timur ni memang banyak pantai lah. Okay. Memang fokus utama kebanyakannya negeri di Pantai Timur ni, aktiviti utama dia ialah pelancongan. Dari segi ni lah, dia manfaatkan sepenuhnya tempat ataupun pantai-pantai ni sebagai tempat utama pelancong. Dia jadikan tempat pelancongan. Okay, ada banyak sebenarnya. Di Kuala Terengganu contohnya dah ada 3 pulau utama. Contohnya Pulau Kapas, Pulau Perhentian, Pulau Redang. Kalau di Pahang, kita ada Pulau Tioman. Dah banyak lagi lah. Okay. Itu antara contohnya lah. Nanti kalau ada kesempatan lepas habis PKP ni, ajak ayah atau mak pergi bercuti ke Pantai Timur. Okay, kita terus kepada slide seterusnya. Jadi di bawah muka surat 119 tu, dia ada bagi satu kolom, satu jadual dalam bentuk jadual. Okay, dia bagi dalam bentuk jadual ni, dia tulis perkasa ilmu. Okay, perkasa ilmu sebab dia dah bagi dah sebenarnya. Cikgu sebenarnya pun dah terangkan berkenaan dengan tajuk kata adjektif ni. Nanti cikgu sediakan satu link di bawah video ni. Video yang telah cikgu buat berkenaan dengan kata adjektif ni secara lebih lengkap lah. Okay, jadi cuma di sini perkasa ilmu. Dia memperkasakan ilmu apa yang telah kita belajar. Dia ulang balik saja.
Jadi kata adjektif ni cikgu ulang secara sepintas lalu saja. Ada 9 ya. Ada 9 jenis kata adjektif. Kata adjektif ni sebenarnya ialah kata sifat. Okay, sifat bagi benda, sifat bagi manusia, sifat bagi binatang dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Jadi kata adjektif yang pertama sifatan atau keadaan. Contohnya baik atau jahat. Okay, baik, jahat lah. Okay, sifat manusia. Sifat manusia itu baik. Sifat manusia itu jahat. Okay, kata adjektif warna. Okay, warna yang kita boleh nampak dengan panca indera kita. Yang kita boleh nampak dengan mata. Merah, ungu. Okay, kata adjektif warna. Macam tadi cikgu ada bagi satu contoh keemasan. Kata adjektif ukuran. Okay, ni kita boleh ukur panjang pendek. Kata adjektif bentuk, bulat, lurus. Kata adjektif waktu. Okay, ini waktu baru, lampau. Kata adjektif jarak, jauh, nyaris. Kata adjektif cara, cepat, sering. Kata adjektif perasaan. Okay, yang ini berkait dengan perasaan, hati dan perasaan kita. Rindu, ragu. Kata adjektif panca indera, sedap, comel. Okay, ini adalah 9 jenis beserta dengan contoh yang telah diberi berkenaan dengan kata adjektif. Jadi di sebelah kanan ni cikgu ada bagi satu info tambahan. Kata adjektif dapat dibezakan dengan golongan perkataan lain dengan penggunaan kata penguat. Okay. Jadi kata adjektif ni adalah sejenis golongan kata antara golongan kata yang lain, kata nama, kata kerja dan kata tugas lah. Jadi kata adjektif ni kita dapat bezakan dengan golongan-golongan perkataan yang lain tu dengan adanya penggunaan kata penguat. Okay, kata penguat ni yang telah cikgu bagi di bawah ni dalam bentuk warna, dalam warna yang merah ni. Warna merah ni. Okay, ni contoh kata penguat ada lagi Kata penguat pula dibagi kepada 3. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Cuma yang ni secara sepintas lalu saja kita guna satu. Okay, yang ni cikgu ambil baik Sungguh baik. Okay, kata penguat dia sungguh. Jadi bila kita guna kata penguat sungguh ni, automatik di belakangnya itu adalah kata adjektif, sungguh baik. Okay, sangat jahat. Okay, kita guna lagi. Sangat jahat. Okay, kata penguatnya sangat. Okay, lepas tu cepat kata adjektif cepat kita guna kata penguat dia amat. Amat cepat. Okay, ada tak sini contoh amat cepat? Cepat. Oh, tak ada. Ada. Okay, ni cepat. Okay, amat cepat. Kata penguat dia amat. Kemudian cepatlah. Okay. Okay, yang ni terlalu. Terlalu pun ada juga kata jenis, kata sifat. Kata sifat pula. Kata penguat terlalu. Terlalu sedap. Okay, terlalu pun boleh jadi kata penguat. Dan automatik di belakangnya ni adalah kata adjektif. Sedap. Okay, sedap. Okay, ada ni kata adjektif panca indera, sedap. Dan yang terakhir sekali, kata adjektif juga dapat ditentukan dengan penggunaan kata imbuhan. Kata imbuhan ter. Okay, kata imbuhan ter. Contoh cantik ni kata adjektif dia kita guna imbuhan ter. Ter dia jadi tercantik. Jadi tercantik ni dia adalah kata adjektif. Cantik ini adalah kata adjektif. Jadi itu bagi info tambahan untuk kita kenal pasti golongan kata adjektif. Okay, senang saja. Okay, kalau kita dah dapat kata adjektif tu, kita cuba try dia, cuba adukan dia dengan kata penguat. Betul ke? Boleh dengan kata penguat. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Contoh, sungguh meja. Meja tu kata nama tau. Jadi kita tak boleh adukan dia dengan kata penguat. Okay, kita tak boleh guna kata penguat. Sungguh meja. Kan? Kata penguat, kata lain lagi, kata kerja, lari. Sungguh lari. Tak boleh. Okay, tak boleh. Jadi kata adjektif ni dia dapat dibezakan dengan adanya kata penguat. Okay, tak kisahlah di belakang ke, di depan ke dan sebagainya. Okay. Habis. Okay, ni secara sepintas lalu saja. Nanti untuk tengok lebih jelas berkenaan kata adjektif, cikgu bagi satu link di bawah ni untuk tengok video yang cikgu telah buat, yang telah cikgu sediakan lupa dah berapa bulan yang lalu rasanya. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita terus kepada tugasan. Tugasan. Jadi tugasan awak semua ada dua tugasan. Iaitu yang pertama, senaraikan kata adjektif berdasarkan bahan. Dan yang kedua, bina ayat dengan menggunakan kata adjektif dalam perbualan. Ada 2 jenis.
Okay, di bawah ni cikgu dah bagi contoh lah untuk tugasan pertama. Contohnya yang telah cikgu jumpa, teruja dan sabar. Yang pertama teruja, yang kedua sabar. Okay, kat macam mana cikgu cari? Okay, kat mana kita jumpa, kita tengok ah. Okay, cuti persekolahan hujung tahun sudah tiba. Okay, yang ni belum ada lagi kata adjektif. Saya berasa begitu teruja dan tidak sabar. Okay, menunggu tibanya waktu untuk pergi bercuti. Jadi, yang telah cikgu jumpa tadi, teruja, okay, sabar. Betul tak? Okay, macam cikgu cakap tadi, untuk kita bezakan golongan kata adjektif ni dengan golongan kata perkataan yang lain dengan menggunakan kata penguat. Okay, jadi contoh, sungguh teruja. Okay. Sangat sabar. Okay. Betul kan? Okay, jadi penggunaan dia tu sesuai dengan penggunaan kata penguat. Jadi betul lah, teruja ni kata adjektif dan juga sabar ni kata adjektif. Contoh yang lain. Saya kan, kalau saya boleh ke? Saya ni kata nama kan? Kata saya ni kata nama, iaitu kata ganti nama yang pertama lah. Kata ganti nama yang pertama. Jadi boleh ke kita guna saya ni dengan kata penguat? Sungguh saya, tak boleh kan? Sangat saya, tak boleh, tak sesuai. Okay, jadi yang ini betul lah, teruja dan sabar. Okay, jadi betul. Jadi yang ni cikgu dah bagi dua, teruja dan sabar. Okay, jadi berapa yang perlu awak cari? Sebanyak yang boleh. Okay, sebanyak yang awak jumpa. 3, 4, 5, banyak dalam tu cikgu lupa berapa. Okay, awak cari dulu, nanti cikgu akan cek betul ke apa kata adjektif yang telah awak jumpa tu. Okay, tugasan yang kedua pula, dia kata bina ayat dengan menggunakan kata adjektif dalam perbualan. Okay, tugasan kedua ni contoh yang telah cikgu bagi. Okay, cikgu buat 2 watak. Dia cakap kat sini dalam perbualan. Perbualan ni dialog lah. Okay, dialog lah. Dialog. Okay, dialog. Perbualan ni dialog lah. Jadi cikgu buat 2 watak di sini. Farid dan juga Abu. Okay, Abu, mau ke mana kamu? Okay, Farid ni tanya Abu. Oh Farid, hari ini merupakan temu janji saya untuk divaksinasi. Saya sangat teruja dan tidak sabar. Okay, jadi Farid ni cikgu buat, dia tanya Abu nak pergi mana tu? Okay, mahu ke mana tu? Jadi Abu ni pun cakap, oh Farid, hari ini merupakan temu janji saya untuk divaksinasi. Saya sangat teruja dan tidak sabar. Jadi yang cikgu merahkan ini adalah kata adjektif. Okay, jadi kat sini kita jumpa 2 kan. Jadi 2-2 ni cikgu telah buat dalam bentuk perbualan. Okay, lepas tu Farid cakap lagi, patutlah saya lihat kamu hari ini sungguh gembira. Dia cakap dia gembira sebab dia tengok Abu ni teruja dan tak sabar kan. Jadi dia pun cakap, oh dia tengok Abu ni gembira. Pun sama, gembira ni pun kata adjektif. Okay, tapi tak ada kan dalam tu, ada ke gembira? Ada tak dalam ni? Cuba tengok balik. Kalau ada, betul lah tu. Kalau tak ada, tak apa. Kita guna je. Okay, jadi Abu. Apa lagi yang Abu akan jawab? Yang ni cikgu tak bagilah. Awak boleh bina 5. Okay, 5 perbualan. Jadi maksudnya kena ada 1, 2, 3, 4, 5. Bawah di satu lagi. Buat lagi satu bawah. 5 perbualan. Paling kurang, ingat paling kurang 5 perbualan. 5 perbualan. Farid Abu ataupun Farid lagi satu. Okay, tapi tak perlu guna pun nama yang sama macam cikgu guna ni. Farid ni tak perlu guna pun. Okay, yang ni contoh saja. Jangan awak tiru yang cikgu punya. Ayat ni pun jangan tiru yang cikgu punya. Awak guna awak sendiri. Jangan tiru yang ni. Yang ni hanya contoh yang telah cikgu buat. Okay, ini contoh saja. Yang nanti awak buat sendiri. Okay, cikgu nak lihat keaslian penulisan perbualan yang awak buat sendirilah. Nanti bila dah hantar gambar WhatsApp kepada cikgu, cikgu tak nak tengok awak guna perbualan yang sama. Okay, buat perbualan yang lain. Okay, cipta sendiri perbualan yang lain. Okay, jadi cikgu rasa sampai situ saja kita punya PDPR hari ini. Sampai bertemu lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.